Pujian Ahmad bin Hanbal, Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rushaid memberitahu kami, Ali bin Ya'qub memberitahu kami, Ya'qub bin Ishaq memberitahu kami. Setiap kali kami mendatangi Asy-Syafi'i, kami mendapati Ahmad bin Hanbal telah berada di sisinya dan mendahului kami. Beliau terus bersama kami sehingga mendengar semua buku-buku Asy-Syafi'i. Abu Thawr memberitahu kami, Ahmad bin Hanbal selalu hadir bersama kami dalam majlis-majlis Asy-Syafi'i dan mendengar kitab bersama kami. Imam Ahmad pun tak pernah tak pernah ketinggalan dalam majlis Imam Syafi'i. Padahal Imam Ahmad pada waktu itu tuan-tuan adalah imam yang menjadi rujukan di Baghdad. Dan pada zaman dahulu sudah jadi ulama besar pun datang mengaji. Ya kan? Kita ni belum jadi ulama malas sangat mengaji, kenapa? Kita duduk je dalam bilik tengok YouTube saja. Ulama zaman dahulu macam Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, ini ulama-ulama yang orang tengok hebat sangat ulama pada zaman tu. Akan tapi Imam Syafi'i sampai di Baghdad, mereka hadir dalam majlis Imam Syafi'i. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa ulama tak pernah kenyang belajar, dan ulama selalu hadir dalam majlis ilmu walaupun sudah jadi ulama. Tuan-tuan kalau baca buku Stephen Covey kan, ada salah satu habit yang diajarkan, iaitu sharpen your saw. Kita kena asah selalu gergaji kita. Dan kebanyakan masalah kita zaman sekarang adalah kita terlalu sibuk mengajar sampai tak ada masa untuk belajar. Kita banyak mengajar tapi tak ada masa untuk belajar. Pengajaran kita tuan-tuan tak ada tambahan ilmu apa-apa. Kita tak ada perbaikan dalam kita mengajar, dan tak ada peningkatan ilmu. Padahal ulama zaman dahulu sudah jadi ulama pun tetap hadir dalam majlis ilmu kalau ada ulama yang datang ke negeri mereka. As-Sadi berkata, Dawud bin Ali Al-Isbani memberitahu kami, aku mendengar Ishaq bin Rahuyah berkata, aku berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah. Beliau berkata kepadaku, mari aku tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang matamu tidak pernah melihat orang sepertinya. Beliau lalu membawaku kepada Asy-Syafi'i. Abdullah bin Muhammad bin Yahya mengkhabarkan kami, Ahmad bin Hamdan memberitahu kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal memberitahu kami. Aku berkata kepada ayahku, wahai ayahku, siapakah Asy-Syafi'i? Aku seringkali mendengar engkau selalu berdoa untuknya. Beliau berkata, wahai anakku, Asy-Syafi'i adalah ibarat matahari untuk bumi, ibarat kesihatan untuk manusia. Adakah ganti yang lebih baik daripada kedua-dua perkara ini? Jadi Imam Ahmad bin Hanbal selalu memuji-muji Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i sudah lama meninggal dunia. Jadi anak dia dengar, dia kata, ayah, kenapa engkau selalu puji Imam Syafi'i ini? Siapa Syafi'i ini? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia adalah ibarat matahari untuk bumi dan ibarat kesehatan untuk manusia. Maknanya tak ada sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih banyak jasanya kepada Imam Ahmad daripada Imam Asy-Syafi'i. Ini tuan-tuan, ingat jasa orang kan tuan-tuan kan. Dan justru perkara ni kita kena sebut-sebut semua dalam hari guru ni nanti. Hari guru kita bukan setakat 1 tahun sekali kita ucapkan terima kasih cikgu, tapi yang dibuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, hari-hari dia sebut kemuliaan guru dia. Bahkan hari-hari dia doakan guru dia. Beza antara orang Islam sama orang Barat nih. Orang Barat cuma kasih 1 hari saja. Nak berbakti sama ibu pun 1 tahun sekali aja kan, hari ibu. Padahal Islam hari-hari adalah hari ibu. Dan kalau orang Barat ada 1 hari untuk guru, orang Islam adalah hari-hari adalah hari guru. Saya doakan untuk guru saya selalu sebut-sebut guru saya macam dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Muhammad bin Ibrahim memberitahu kami, Muhammad bin Ahmad bin Yahya memberitahu kami, Muhammad bin Ayyub Ar-Rahti memberitahu kami, aku mendengar Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdul Khalid Al-Bazzar berkata, aku mendengar Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni berkata, suatu hari aku berada di sisi Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, tiba-tiba disebutkan nama Asy-Syafi'i. Aku melihat Ahmad mengangkat dan memuliakan beliau. Beliau berkata, diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap 100 tahun Allah akan memutus seorang yang meluruskan semula agamanya. Beliau berkata, pada 100 tahun pertama terdapat Umar bin Abdul Aziz. Aku berharap Asy-Syafi'i ini adalah untuk 100 tahun kedua. Abu Umar Az-Zahid Muhammad bin Abdul Wahid Ghulam Sa'la berkata, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Al-Khiraki mengkhabarkan kami, Salih bin Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku, aku berjumpa dengan Yahya bin Ma'in, lalu beliau berkata, adakah ayahmu tidak malu dengan sikapnya? Aku berkata, apa yang telah beliau lakukan? Beliau berkata, aku melihatnya bersama Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berada di atas kenderaan, beliau berjalan kaki.
aku turut melihatnya tengah memegang tali kendali kenderaan itu. Apabila aku sampaikan ucapan itu kepada ayahku, beliau berkata, katakanlah kepadanya, jika engkau berjumpa dengannya lagi, jika engkau ingin mendapatkan fiqh, marilah ambil tali kenderaan beliau yang satunya lagi. Yahya bin Ma'in tuan-tuan adalah seorang ahli hadis, akan tapi beliau kurang suka kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad ahli hadis juga, tapi beliau sangat khidmat kepada Imam Syafi'i. Nanti kita akan tengok di perbahasan terakhir buku ni, perbincangan berkenaan dengan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in mengatakan Imam Syafi'i lemah dalam hadis, dan Imam Ibn Abdul Bar hantam Yahya bin Ma'in ni, katakan tak betul ucapan ini berkaitan dengan subjektif dia yang tak suka dengan Imam Syafi'i. Nah, Yahya bin Ma'in tuan-tuan dengan Imam Ahmad, dengan Ali bin Madini ni kawan akrab, 3 orang ni. Kita kena kenal siapa yang belajar hadis, kita kena kenal 3 orang ni. Ahmad bin Hanbal, lalu Yahya bin Ma'in dan Ali bin Madini, 3 orang yang selalu pergi ke mana-mana. Dan satu lagi sebenarnya ada lagi, Ishaq bin Rahuyah. 3-4 orang ni adalah guru Imam Bukhari dan juga guru Imam Muslim dan guru 6 kutub sitah ni, semua belajar daripada 4 orang ni. Jadi kalau kita belajar hadis, kita kena kenal 4 orang ni. Ishaq bin Rahuyah, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini dan Yahya bin Ma'in. Nah, yang apabila Imam Syafi'i datang ke Baghdad, Ahmad bin Hanbal terus ambil ilmu daripada Imam Syafi'i, berkhidmat kepada Imam Syafi'i. Tadi kita nampak juga, apabila Imam Ahmad berkhidmat kepada Imam Syafi'i, dia tarik Ishaq bin Rahuyah. Dia cakap, Ishaq, saya akan tunjukkan kepada awak seorang manusia yang tak pernah engkau nampak orang macam ni. Lalu dibawa kepada Imam Syafi'i, tadi Ishaq bin Rahuyah. Ali ibn Madini dekat juga dengan Imam Syafi'i sebab dia murid Abdurrahman bin Mahdi, tadi kita cakap kan. Dia minta Abdurrahman bin Mahdi menulis surat, dia sendiri cakap pada Imam Syafi'i, tolong balas surat daripada Abdurrahman bin Mahdi. Nah, satu lagi Yahya bin Ma'in, dia tak suka sangat. Dia tengok Imam Ahmad rapat dengan Imam Syafi'i, dia cakap pada anaknya Imam Ahmad, bagi tahu ayah awak jangan buat macam lu lah, buat malu je. Kenapa Imam Syafi'i khidmat sangat kepada Imam Syafi'i? Imam Syafi'i naik ke atas keldai, di atas kendaraan, engkau jalan di bawah dia, malulah. Engkau kan ulama. Tak boleh ulama tarik-tarik tali keldai orang lain. Kata Imam Ahmad, bagi tahu dia, kalau awak nak ilmu, buat macam yang saya buat. Maknanya apa? Imam Ahmad dia tuan-tuan iktiraf keilmuan tinggi ilmu Imam Syafi'i, dan dia katakan Yahya bin Ma'in, awak sepatutnya pun belajar pada dia, bukan malah tak suka kepada Imam Syafi'i. Ini zaman dahulu sampai sekarang sama aja. Tak ada orang yang suka kepada kita semua kan. Dan sesama ustaz pun kadang berkelahi, itu biasa tuan-tuan lah. Dan justru kita kena jaga dan kita ambil akhlak Imam Ahmad bin Hanbal. Siapapun orang dia, kalau dia punya ilmu, ambil belajar. Sebab inilah yang kita akan dapat keuntungan daripadanya. Abdullah bin Muhammad bin Yahya mengkhabarkan kami, Ibnu Hamdan di Baghdad memberitahu kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal memberitahu kami, aku mendengar ayahku berkata, Syafi'i termasuk orang yang paling fasih. Aku berkata, adakah beliau sudah berusia? Beliau menjawab, beliau tidak tua. Jadi Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i usia dia tak jauh. Imam Ahmad sama Imam Syafi'i usia dia tak jauh. Tak Imam Syafi'i tua sangat, dia kecil sangat tuan. Kurang lebih saja berapa tahun saja usia dia. Tapi Imam Ahmad tengok dia punya ilmu, that's why saya kena belajar sama dia. Kalau kita kan pilih guru, kalau dia tua tak apalah kita ambil. Tapi kalau tak tua sangat, kita tak nak belajar tak. Imam Ahmad punya sifat lain. Imam Ahmad adalah orang paling hebat tuan-tuan. Siapa saja punya ilmu, dia akan ambil walaupun usia dia hampir bersamaan. Abdullah berkata, aku mendengar ayahku berkata, Syafi'i berkata kepada kami, kalian lebih menguasai hadis dan rijal daripada aku. Jika sahih sebuah hadis, maka beritahukanlah kepadaku sama ada dari Kufah, Basrah ataupun Syam. Aku akan mengambilnya menjadi hujah sekiranya sahih. Ayahku berkata kepadaku, Syafi'i berkata, aku membaca di hadapan Malik dan beliau teruji dengan bacaanku. Ayahku berkata, itu kerana beliau sangat fasih. Tadi kita cakapkan Imam Syafi'i baca depan Malik, betul tak? Itu adalah kemuliaan besar tuan-tuan. Tak ada orang yang dibenarkan baca di depan Malik. Biasanya Imam Malik tak terima orang membaca kitab Muwatta depan dia.
Tapi Imam Syafi'i baca sendiri, dan Imam Malik pun teruja, suka dengan bacaan Syafi'i. Kata Imam Ahmad, itu karena Imam Syafi'i fasih, bacaan dia tepat.